Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Merupakan kehormatan bagi saya dan juga bagi Indonesia menerima kunjungan luar negeri pertama Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Bapak Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sebagai negara tetangga dekat dan bangsa serumpun, kita harus memperkuat kerjasama berdasarkan prinsip yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Dalam pertemuan pertama kami, kita berbicara sangat terbuka dan bersahabat. Beberapa isu yang tadi kita bahas dalam pertemuan, yaitu yang pertama mengenai pentingnya kerjasama perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Saya mendorong kiranya MOU perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan. Kemudian juga mengenai izin Community Learning Center di Semenanjung juga bisa diberikan izinnya sesuai prinsip hak pendidikan bagi semuanya. Kemudian yang kedua, kita ingin menyelesaikan negosiasi batas negara, baik batas darat dan batas laut, agar dapat segera diselesaikan. Dan kita harap, karena ini sudah agak lama progresnya, kita berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya masalah ini bisa segera diselesaikan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, saya menyambut baik kenaikan angka perdagangan 49% pada Januari Agustus 2021 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan guna mendukung upaya pemulihan ekonomi, tadi kita juga sudah sepakat untuk dibuat travel corridor arrangement yang secara bertahap nanti akan kita membukanya satu persatu. Kemudian yang keempat, kita juga bertukar pikiran mengenai beberapa isu kawasan, baik yang berkaitan dengan Myanmar, kemudian Laut Cina Selatan, dan yang lain-lainnya. Sekali lagi, terima kasih banyak Datuk Seri atas kunjungan ke Indonesia kali ini. Dan dengan hormat saya mengundang Yang Mulia Perdana Menteri Malaysia untuk menyampaikan pandangannya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, di atas kesudian menerima lawatan sulung saya ke luar negara sebagai Perdana Menteri Malaysia. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan Selamat Hari Pahlawan Nasional kepada seluruh warga Republik Indonesia. Saya merasa sangat gembira dengan sambutan begitu mesra yang diberikan oleh Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia kepada saya dan delegasi, dan aturan lawatan adalah cukup baik walaupun dalam suasana norma baru pandemik COVID-19. Sebagai negara jiran rapat yang mempunyai kesamaan nilai budaya dan perkongsian sejarah yang lama, Malaysia dan Indonesia mempunyai hubungan yang cukup istimewa. Tahun hadapan kita akan meraihkan ulang tahun yang ke-65 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara kita. Dan saya percaya melalui hubungan yang matang ini, Malaysia dan Indonesia akan mampu untuk mengukuhkan lagi persefahaman
dan kerjasama yang sedia ada. Sebentar tadi saya dan Bapak Presiden telah berbincang mengenai status kerjasama dua hala antara kedua-dua negara. Di samping itu, kami berdua turut bertukar-tukar pandangan mengenai situasi serantau dan antarabangsa. Dunia sangat terkesan dengan penularan COVID-19. Malaysia dan Indonesia terus bekerjasama rapat dalam menangani cabaran-cabaran yang telah timbul akibat pandemik ini, terutamanya dalam bidang kesihatan. Alhamdulillah, sekarang ini situasi pandemik COVID-19 telah bertambah baik di kedua-dua negara. Hari ini saya dan Bapak Presiden telah mencapai persetujuan supaya Malaysia dan Indonesia dapat melaksanakan satu koridor perjalanan antara kedua-dua negara melalui aturan Travel Corridor Arrangement ataupun TCA atau Vaccinated Travel Lane. Dan saya telah bersetuju dengan Bapak Presiden, menteri-menteri yang berkaitan akan melihat secara dengan lebih detail supaya kita boleh membuka sempadan negara, kita boleh buka border kita. Dan mungkin perangkat awal ini kita mulakan dengan Kuala Lumpur, Jakarta, Kuala Lumpur dan juga Kuala Lumpur, Bali, Kuala Lumpur. Jadi insya-Allah jika dipercepatkan urusan untuk detailnya, kita bersetuju tadi supaya joint statement akan kita buat untuk kita mengumumkan pembukaan border antara Malaysia dengan Indonesia. Seterusnya adalah mengenai TKI ataupun tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Saya memberi jaminan bahawa kebajikan tenaga kerja Indonesia di Malaysia akan kita jaga sebaik-baik mungkin dan beberapa perubahan telah pun dilaksanakan di Malaysia. Sebagai contoh dari segi perumahan, iaitu kita telah pun membuat pindaan kepada Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446, yang mana pindaannya telah diluluskan di Parlimen supaya kita dapat memberikan perumahan yang selesa kepada setiap pekerja di negara kita, termasuk pekerja-pekerja daripada Indonesia. Seterusnya di bawah Kementerian Sumber Manusia ataupun kalau di sini Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Kementerian Sumber Manusia juga telah mewujudkan e-gaji dan juga portal khusus kepada seluruh pekerja di Malaysia, terutamanya yang melibatkan pekerja-pekerja dari luar Malaysia. Iaitu jika ada isu yang berkaitan dengan kelewatan membayar gaji ataupun segala isu yang berkaitan dengan pekerja-pekerja yang tidak berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh majikan mereka ataupun employer mereka, mereka boleh terus membuat aduan direct kepada Kementerian Sumber Manusia. Ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang mungkin teraniaya dengan soal gaji dan lain-lain perkara yang selama ini tidak dapat mereka membuat aduan kepada sesiapa. Selain daripada itu, saya dan Bapak Presiden mengambil maklum tentang kemajuan proses bagi mengutamakkan MOU pengambilan dan perlindungan perkhidmatan domestik Indonesia di Malaysia antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Tenaga Kerja, dan saya telah pun memberikan jaminan kepada Bapak Presiden bahawa kita akan menyegerakan penandatanganan MOU di antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia. Selepas sewaktu pandemik COVID-19, ramai pekerja-pekerja daripada Indonesia yang telah pun tamat tempoh permit kerja mereka. Jadi kalau mengikut undang-undang immigration, mereka tidak boleh berada di negara kita. Tetapi kita telah pun membuat keputusan untuk
program rekalibrasi, iaitu kita membuat proses amnesti ataupun proses pemutihan supaya mereka yang ingin terus bekerja walaupun sudah pun tamat permit kerja mereka diberikan sambungan tanpa perlu pulang ke Indonesia, dan kita berikan kebebasan untuk mereka memilih sama ada untuk teruskan bekerja di Malaysia ataupun pulang ke Indonesia. Jadi ini dapat membantu pekerja-pekerja yang telah pun tamat permit kerja mereka. Kita juga berbincang mengenai pelaburan penting dan strategik bagi Malaysia dengan jumlah dua hala berjumlah 15.67 bilion pada tahun 2020, dan pada suku kedua tahun 2021 jumlah pelaburan di Indonesia adalah sebanyak 12.53 bilion, dan pelaburan Indonesia di Malaysia adalah sebanyak 1.16 bilion. Dan saya pun memaklumkan kepada Bapak Presiden bahawa petang ini kita akan ada pertemuan antara persatuan ataupun business chambers Malaysia dan Indonesia, dan petang ini akan ada beberapa MOU, 5 MOU kalau saya tak silap, dengan jumlah pelaburan dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 3.1 bilion ringgit lagi. Ya. Jadi saya percaya pelaburan Malaysia di Indonesia ini begitu besar, dan saya memohon kepada Bapak Presiden, oleh kerana Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia sedang membangunkan Kalimantan yang memang bersempadan dengan Malaysia, iaitu Sabah dan Sarawak. Saya memohon supaya usahawan Malaysia ataupun bisnes ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat sama di dalam pembangunan di Kalimantan.